Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Hari yang baru, topik yang baru kita bawakan kepada anda. Hari ini leukemia merupakan antara topik yang perlu kita bahaskan walaupun ianya bukan baharu untuk dalam kalangan ibu dan bapa. Sudah mengetahui antara simptom yang boleh berlaku kepada anak-anak anda ataupun mungkin orang dewasa. Jadi adakah sama simptom yang berlaku? Bagaimana cara rawatan yang terbaik? Dan sebenarnya betul ke tidak kalau kita mendapatkan antara simptom itu dan dapat rawatan lebih awal, ianya berpotensi untuk peluang kesembuhan yang lebih tinggi. Jadi segalanya akan kita bahaskan dalam 1 jam. Menariknya hari ini kita ada perkongsian daripada seorang ayah dan juga anaknya yang pernah melakukan pemindahan tulang sumsum. Jadi bagaimanakah situasi yang mungkin boleh dikongsikan bersama dengan kami? Kita akan bawakan sepanjang siaran ini. Tapi sebelum tu, ayo sama-sama kita saksikan tentang statistik leukemia di Malaysia. Sama-sama kita saksikan. Leukemia adalah antara pembunuh utama kanak-kanak dan ini merupakan kanser ke-6 yang paling umum dalam kalangan penduduk Malaysia. Statistik menunjukkan kadar kes leukemia lebih tinggi bagi kaum Melayu diikuti oleh kaum Cina dan India bagi kedua-dua jantina. Menurut Institut Kanser Negara, dari tahun 2007 hingga 2011, leukemia ialah kanser paling kerap berlaku dalam kalangan kanak-kanak berusia 0 sehingga 14 tahun dan kebanyakannya mengalami leukemia akut. Menurut data terkini Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), pada tahun 2020, kematian akibat leukemia di Malaysia mencapai 1,412 atau 0.84% daripada jumlah kematian keseluruhan. Persoalannya, adakah leukemia boleh disembuhkan? Bagaimana pula dengan proses rawatannya? Ikuti perbincangannya di studio. Okey, itu yang terbaru kita kongsikan bersama dengan anda berkaitan dengan statistik leukemia di Malaysia. Kita perlu mengetahui tentang perkara ini supaya kecaknaan itu semakin lama semakin bertambah. Dan pastinya kita bersama dengan mereka yang lebih pakar untuk berkongsi penjelasan dan buah fikirannya. Dr. Sharifah Shahnaz Said Abdul Kadir, pakar hematologi daripada Hospital Ampang bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Dr. Sharifah? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor bersama dengan kami. Pastinya ini satu kesempatan yang perlu kita ambil sebaiknya untuk mengetahui tentang secara keseluruhan leukemia yang sebenarnya agak penting untuk kita fahami. Kondisi ini yang mungkin berlaku kanak-kanak, dewasa, tak kira usia, ianya boleh berlaku kan doktor? Mulakan dengan apakah yang dikatakan dengan kondisi leukemia itu sendiri. Mungkin doktor nak jelaskan bersama dengan kami. Silakan. Terima kasih Hanim ya. Okey, leukemia ini adalah sejenis penyakit kanser ya, kanser yang melibatkan sistem darah ya. Dan dia melibatkan berlebihnya sel darah putih dalam badan, khasnya di susun tulang, dan itu menyebabkan bila susun tulang tu terlampau banyak darah putih, dia menyebabkan penindasan sel-sel darah yang lain iaitu sel darah merah dan juga platelet daripada terhasil. Oleh itu pesakit akan mengalami keadaan di mana sel darah putih dia tinggi di dalam susun tulang dan kadang-kadang boleh jampak tinggi juga di dalam sel darah bila buat pemeriksaan darah dan juga kekurangan darah merah dan juga kekurangan platelet. Okey, baik. Itu untuk pengenalan awal. Tapi bila kita dengarkan apa yang doktor kongsikan tadi, it's a cancer. Kan bila dengar saja perkataan cancer tu, kita sering kali kaitkan dengan tidak ada peluang untuk sembuh. Itu yang selalu bermain di fikiran kita. Jadi pastinya emosi dia akan kacau dengan segala action ataupun tindakan kita apabila kita dengarkan tentang situasi itu. Tapi dengarkan dahulu, jenis-jenis leukemia juga terdapat rangkaian dia kan di bawah leukemia itu sendiri. Mungkin doktor nak jelaskan dengan lebih panjang lagi bersama dengan kami. Okey. So leukemia secara keseluruhannya ataupun secara amnya kita boleh bahagikan kepada 2 jenis yang utama iaitu leukemia jenis acute ya ataupun di mana keadaan leukemia itu dia membiak dengan cepat ya, dan kedua adalah leukemia jenis kronik di mana dia adalah jenis keadaan leukemia yang membiak dengan perlahan ya. Dan kita boleh pecahkan lagi kepada leukemia jenis acute lymphoblastic leukemia ya, dan juga kedua adalah acute myeloid leukemia, ketiga chronic lymphocytic leukemia dan keempat adalah chronic myeloid leukemia. Jadi 2 jenis acute dan juga 2 jenis yang kronik. 2 jenis acute dan 2 jenis yang kronik. Tapi bila dengar perkataan kronik tu sebenarnya ia sebaliknya, ia lambat. Dia lambat, dia perlahan. Kan acute tu lebih patas, dia mendadak. Okey. Dan
dalam kalangan kanak-kanak, dalam kalangan dewasa, ianya ada situasi yang berbeza yang perlu kita fahami, doktor. Mungkin doktor secara amnya kan, secara asasnya, bagaimana leukemia dalam kalangan kanak-kanak dan kepada orang dewasa pula perbezaannya? Okey, kalau kepada kanak-kanak, leukemia yang jenis lebih kerap berlaku adalah acute lymphoblastic leukemia. Dan ada juga kanak-kanak yang mengalami acute myeloid leukemia, ya. Okay. Tetapi kalau untuk pesakit dewasa, acute myeloid leukemia adalah yang lebih kerap berlaku, ya. Kalau kita nak kata yang penyakit jenis acute lah. Kalau leukemia jenis kronik limfocytic leukemia itu hampir tak pernah berlaku, tidak berlakulah pada kanak-kanak. Okey. Chronic myeloid leukemia masih boleh berlaku pada kanak-kanak, tapi dengan jarang-jarang ataupun jumlah yang rare. Ya, betul. Okey. Bagaimana untuk kita fahami, adakah simptomnya berbeza terhadap setiap jenis leukemia yang kita dengarkan? Ada 4 tadi seperti yang dikongsikan oleh doktor, ataupun simptom itu lebih kurang sama keunikannya untuk setiap jenis leukemia yang dikongsikan? Dia setiap jenis leukemia itu ada ciri-ciri yang berbeza dia sedikit. Tetapi secara keseluruhannya bila kita kata yang acute tu sama ada acute lymphoblastic leukemia ataupun acute myeloid leukemia tu, tanda-tanda awal dia adalah yang lebih cepat berlaku dalam masa hari ke minggu macam tu. Okey. Tapi yang kronik tu, chronic leukemia sama ada chronic lymphoblastic, lymphocytic ataupun acute chronic myeloid leukemia, tanda-tandanya lebih perlahan berlaku dan kadang-kadang tak dikenal pasti pun sampailah pergi pemeriksaan kesihatan untuk tujuan yang lain. Okey, simptom-simptom yang berlaku ni kadang-kadang kan kalau kita dengarkan antara simptom itu kita selalu keliru simptom yang boleh berlaku melibatkan penyakit-penyakit lain, kan? Yalah, kita dengarkan lesu, cepat penat, dada tercungap-cungap. Kita boleh kaitkan dengan asma, kita boleh kaitkan dengan mereka yang mempunyai kondisi lain, kan? Jadi bagaimana untuk kita terangkan tentang simptom yang berlaku? Kita kategorikan di bawah leukemia ni, doktor. Mungkin penjelasan yang lebih fahamkan. Kalau bila kita kata pasal leukemia ni, dia selalunya dia adalah satu masalah kesihatan yang melibatkan kekacauan pada sistem imun kita. Ya, disebabkan darah putih tu, walaupun darah putih tu fungsi asal dia adalah untuk melawan penyakit, tetapi bila kita berlakunya leukemia, sel darah putih yang terhasil tu dia tidak berfungsi. Walaupun dia banyak, dia tak berfungsi. Jadi imun sistem kita menjadi rendah, ya, dan mudah terkena jangkitan kuman. Jadi kekeliruan yang selalu berlaku adalah bila adanya pesakit yang datang dengan demam, ya, kadang-kadang kita boleh keliru dengan sekadar demam biasa. Sebab itu kalau berlanjutan ataupun dianya datang dengan keadaan yang ada sedikit kelainan, ya, pemeriksaan darah yang secara saringan tu dapat membantu memberi sedikit bayangan lah, kalaupun tidak yang definite. Sebab kalau kita pelik juga kan, kadang-kadang ada anak yang setahun tu berkerap kali dia demam dan sebagainya. Itu adalah signs yang perlu kita perhalusi juga, kan, doktor? Macam tak normal kalau anak kita sentiasa demam, kan, sakit lambat baik. Sebab kita bercakap tentang imun badan kanak-kanak tersebut, doktor. Okey, itu di peringkat awal, baru segmen pertama dalam perbincangan kita berkaitan dengan leukemia. Banyak lagi sebenarnya kita nak dengarkan daripada Dr. Sharifah. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Hello, doktor. Okey, kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor untuk siaran 17 Disember 2023. Selamat petang kita ucapkan kepada anda. Saya bersama dengan Dr. Sharifah. Di awal tadi kalau terlepas, kita berkongsi tentang topik kita, leukemia. Okey, secara asas ataupun foundationnya kita dah kongsikan bersama dengan penonton. Kali ini kita nak dalami sedikit tentang simptom ataupun gejala. Kadang-kadang bila kita kaitkan dengan gejala, dia agak keliru sebab gejala untuk datangnya daripada penyakit-penyakit lain mungkin akan sama dengan leukemia. Dalam itu juga, leukemia terdapat beberapa jenis, doktor, kan? Jadi bagaimana doktor mungkin nak kongsikan bersama dengan kami antara yang mungkin ketara kekeliruannya dalam kalangan doktor sendiri untuk mendiagnos pesakit-pesakit yang ada? Okey. Kebanyakan masa pesakit datang untuk berjumpa dengan doktor, ya. Biasanya jumpa dengan doktor di klinik lah, ya. Mereka akan datang dengan demam, ya.
kadang-kadang hilang selera makan, hilang berat badan. Dan demam ni biasanya kalau kita kata pasal acute leukemia tu, dia datang dalam masa beberapa hari ke minggu. Dia bukannya dah lama demam baru macam datang tu ke jumpa doktor. Kadang-kadang masa beberapa hari ke minggu. Dan dia bukannya satu simptom saja, biasanya diikuti dengan simptom-simptom lain seperti kelusuan, keletihan, kadang-kadang berlaku pendarahan disebabkan macam simptom berantai lah. Simptom Bukan berantai. satu solo saja Ya, demam-demam kan. Okey, faham. Dan kadang-kadang macam saya cakap tadi, platelet ataupun sel darah kuning dalam badan tu biasanya rendah sekali bila kita ada leukemia. Jadi berlakunya tanda-tanda pendarahan seperti bintik-bintik di kulit. Secara fizikal kita boleh nampak. Ya, boleh nampak bintik-bintik ataupun lebam yang tak boleh kita tahu kenapa. Ya, kadang ada pendarahan di gusi. Bila gosok gigi ataupun tak gosok gigi, tiba-tiba saja berdarah. Ya. Kalau lebih teruk, kalau dia mengalami pendarahan dalaman, ya, seperti pendalaman di dalam usus ataupun pendalaman di dalam otak lah. Ya. Itu dari segi pendarahan dan juga simptom-simptom lain. Kadang-kadang walaupun dia leukemia, tapi dia boleh juga menyebabkan bengkak di kelenjar-kelenjar limfa di dalam badan. Ya. Jadi kadang-kadang ada bengkak kelenjar di leher yang membesar. Dan terutamanya dia selalu, kalau acute leukemia tu sifat dia membesar dengan cepat. Dalam masa beberapa minggu kita nampak biji bonjolan tu dah tumbuh dengan cepat. Itu macam indikator lah kan, perlu pemeriksaan yang lebih ketara. Betul, perlu pemeriksaan yang lebih ketara. Faham. Kalau kita kata pasal kronik leukemia, sama ada kronik limfositik ataupun kronik myeloid leukemia, tanda-tanda yang berlaku tu secara perlahan-lahan. Ya, mungkin dalam masa beberapa bulan, kadang-kadang beberapa tahun, turun berat badan sikit-sikit. Kadang-kadang kalau kronik limfositik leukemia ataupun CLL, ringkasnya tu, berlakunya bonjolan di leher ataupun di dalam bahagian badan yang lain, dan bonjolan tu membesar secara perlahan. So, tapi tak sakit? Tak sakit. Dia memang biasanya sifat benda yang tak sakit ni lagi bahaya, ya, sebab betul. kita tak ada rasa macam urgent nak pergi tengok apa sebenarnya situasi tersebut. Faham. So dia akan tumbuh perlahan-lahan dan mula-mula kecil saja. Lepas tu sampai satu tahap dia boleh membengkak dengan lebih besar lah. Kalau kronik myeloid leukemia, selain daripada rasa lesu, hilang berat badan dan juga demam-demam, bila kronik myeloid leukemia berlaku, limpa, salah satu organ dalam badan kita di bahagian perut tu, dia membengkak. Dan dia membengkak dengan sangat besar. Jadi tanda yang pesakit selalu komplain ataupun selalu adukan pada kita adalah dia cepat rasa kenyang. Bukan sikit, dah rasa kenyang. Penuh. Rasa penuh. Betul. Faham. Itu dia sedikit. Sebenarnya banyak kan kita dapat tahu simptom yang boleh berlaku. Ini baru jelas sebenarnya apakah perbezaan demam biasa dengan yang mungkin anda perlu khawatir ada antara simptom ataupun gejala khas. Kita kaitkan dengan keunikan penyakit leukemia ini. Kita nak anda saksikan, nak dengarkan juga doktor, bukan saya seorang, Izu Islam juga ada sedikit soalan. Jom sama-sama kita dengarkan apa soalan Izu kepada Dr. Sharifah. Dengarkan. Hello doktor, saya nak tanya, adakah kanser darah sama dengan leukemia? Baik, terima kasih Izu, mewakili ramai yang juga keliru ataupun dapat tahu tentang perkara ini. Adakah sama kanser darah ni dengan leukemia? Silakan doktor. Kanser darah tu adalah satu kiranya perkataan yang secara general, secara am. Kanser darah ni sebenarnya boleh dibahagikan kepada satu lagi jenis limfoma. Ya? Leukemia adalah salah satu daripadanya. Kalau limfoma tu adalah kanser jenis darah juga, tetapi yang melibatkan tisu limfatik. Jadi berlakunya bonjolan dan bengkakan lah. Tetapi kalau leukemia tu sejenis kanser darah yang lebih melibatkan sel kanser tu berada di sumsum tulang. Dia macam kanser darah di atas, di bawahnya ada pelbagai, masuklah leukemia itu sendiri kan. Itu dia kefahaman kita yang amat penting ni, supaya kita tidak terus sahaja samakan situasi itu. Satu lagi, rawatan pun berbeza kan untuk setiap daripada bahagian-bahagian yang kita kongsikan. Kita nak cerita tentang faktor ataupun risiko kepada mereka yang adakah jika terlibat dengan usia dan juga jantina ni, ada kategori-kategori tertentu yang mengatakan mereka mempunyai risiko yang lebih tinggi mempunyai leukemia. Kalau risiko, faktor-faktor risiko yang meningkatkan risiko seseorang itu mendapat leukemia, ada beberapa ya. Antara yang pertama adalah pernah menerima rawatan kanser untuk penyakit kanser yang berlainan sebelum ni.
Okey. Maksudnya kalau dahulu mungkin 10 tahun lepas ada kanser jenis usus yang pernah cure. Pernah cure, yang walaupun dah cure dah kanser tu, tetapi mereka pernah menerima kemoterapi ataupun radioterapi, rawatan sinaran untuk penyakit tersebut. Mereka mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat kanser jenis leukemia kemudian hari. Mungkin berlaku 10 tahun selepas tu. Okey. Okey. Dan usia dan jantina, ada juga satu artikel yang saya pernah terbaca, lelaki lebih mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat leukemia. Adakah ia benar, doktor? Ya, nampaknya ada tendensi begitu, tetapi bergantung juga pada jenis-jenis leukemia yang berlainan lah. Ini kita cerita tentang kalangan dewasa. Kalangan dewasa dan juga ya, betul. Ya, okey, baiklah, itu dia usia dan juga jantina. Tapi seringkali kita ingatkan bahawa penyakit ini tak kenal kategori tersebut kan. Kalau ada risiko yang boleh terkena kepada mereka, genetik juga saya kira. Betul. Ada beberapa keabnormalan pada genetik yang boleh meningkatkan risiko seseorang tu mendapat leukemia, seperti penyakit sindrom Down. Mereka berpotensi lebih tinggi untuk mendapat leukemia kemudian hari lah. Okey, gaya hidup. Gaya hidup ni antara perkara yang saya nak juga sentuh, walaupun kita sering kali dengar cerita tentang kesihatan saja mesti akan kita kaitkan dengan gaya hidup. Sebab apa? Ini masih lagi menjadikan kekurangan kesedaran dalam kalangan kita. Bagaimana doktor nak kaitkan tentang lifestyle seseorang itu dengan risiko mereka mendapat leukemia? Okey. So sebenarnya salah satu faktor risiko untuk meningkatkan lagi risiko mendapat leukemia, terutamanya leukemia jenis acute myeloid leukemia ataupun AML tu adalah merokok. Dan didapati seseorang yang merokok tu meningkatkan risiko dia sebanyak 50% untuk mendapat AML. 50%? Ya, betul. Di kalangan dewasa. Itu dia. Ini kajian yang sebenarnya anda nak tak nak tidak perlu lagi kita perbahaskan. Doktor dah kongsikan 50% kenaikan ataupun risiko yang boleh berlaku, meningkatkan risiko dalam kalangan mereka yang merokok. Okey, kita nak kongsikan pula selepas ini pastinya rawatan yang paling penting yang perlu kita fahami dari setiap kategori yang kita sebutkan tadi kan, doktor? Rehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Kerana hari ini topik yang cukup berat dalam kalangan kita yang perlu kita fahami bersama. Dr. Sharifah sekali lagi masih setia bersama dengan kita di studio Hello Doktor, bercerita tentang leukemia ini. Kita khawatir kadang-kadang gaya hidup kita itu dalam secara tidak langsungnya memberi kesan terhadap peningkatan risiko untuk mendapat penyakit leukemia. Doktor mungkin nak terangkan juga antara faktor lain yang boleh kita kategorikan sebagai peningkatan seseorang itu boleh mendapat leukemia, doktor. Okey. Antara faktor lain dan dikenal pasti yang boleh meningkatkan risiko adalah seperti pendedahan kepada sesetengah bahan kimia. Seperti benzina. Benzina ni banyak boleh didapati dalam petrol, bila kita hidu bau tu kan. Kalau terlampau banyak dan juga terlampau kerap tu boleh kata hari-hari, doktor, kan kita isi minyak kan, mereka yang bekerja di sana tu ada juga industri perkilangan yang berlaku ada sisa kilang yang mengandungi benzina ataupun formaldehyde, meningkatkan risiko untuk mereka mendapat acute leukemia ni. Okey. Adakah ianya memang secara kajian saintifiknya dikuatkan kepada setiap individu yang mempunyai life sebegitu? Gaya hidup sebegitu? Telah dikenal pasti ini salah satu punca utama. Bagaimanapun, walaupun saya banyak faktor-faktor risiko yang kita sebutkan tadi tu, tak semua pesakit yang mempunyai faktor-faktor risiko tersebut mendapat leukemia. Dan juga tak semua orang yang mendapat leukemia terdedah pada faktor-faktor risiko tersebut. Ada yang mungkin tidak pun ada lifestyle sebegitu, tetapi ada sebab lain yang menyumbang kepada peningkatan risiko beliau ataupun individu itu boleh mendapat leukemia. Okey, ini satu perkara yang baru juga untuk saya, pendedahan kepada bahan kimia seperti benzina sebentar tadi kan. Okey, doktor, kita nak pula dalami tentang rawatan leukemia. Ini antara yang kalau cerita tentang rawatan ni, saya tidak dapat nafikan juga ramai yang dalam kalangan yang saya kenal mengambil satu pendekatan rawatan tradisional terlebih dahulu kan. Doktor pun terus mengangguk setuju kerana doktor pun pernah dengar tentang kes-kes ini kan. Tapi kita nak beri pendedahan yang terbaik kepada anda. Sebenarnya inilah rawatan yang boleh diambil menjadi pilihan kepada mereka. Bagaimana doktor nak mulakan tentang rawatan terbaik? Saya mulakan dengan pertama sekali kita perlu mengetahui diagnosis yang tepat. Jadi
pengambilan sampel daripada sumsum tulang tu itu adalah satu yang penting, ya. Adalah kerana kita nak mengetahui dia jenis leukemia yang apa, ya, acute ke kronik ke. Dan juga setiapnya ada kadang-kadang diikuti dengan keabnormalan genetik yang tertentu. Dan ini boleh memberi kita agakan di mana pesakit ini mempunyai risiko kesembuhan yang lebih tinggi berbanding dengan pesakit yang satu lagi. Dan kadang-kadang rawatan juga berbeza daripada segi itu. Dan rawatan ada yang perlu kita berikan rawatan yang lebih kuat, ada yang perlu kita boleh berikan rawatan yang kurang kuat bergantung pada keadaan tersebut. Baru-baru ini saya terbaca juga artikel daripada WHO sendiri berkata tentang sebenarnya beberapa tahun kebelakangan ini disebabkan teknologi yang kita ada, peningkatan penyembuhan bagi mereka yang punya leukemia ini agak tinggi. Lebih tinggi daripada sebelum-sebelum ni lah. Okey, bagaimana untuk kita katakan contoh rawatan, prosedur rawatan selepas dah mendapat diagnosis yang tepat, apakah prosedur selepas itu yang akan dilakukan? Okey, untuk leukemia jenis acute, saya mulakan dengan leukemia jenis acute, ya. Rawatan yang kita tak dapat lari adalah rawatan kemoterapi. Bila dengar kemoterapi ni ramai orang macam betul lah, tak nak kan, dah rasa macam kemoterapi ni menghancurkan badan dan sebagainya. Dia macam is the end of everything bagi mereka. Tetapi itu adalah satu rawatan yang penting, ya, sebab kita tak dapat nak mengawal pembiakan sel-sel kanser di sumsum tulang tu kecuali dengan kita memberi rawatan kemoterapi, ya. Dan kemoterapi ini adalah satu rawatan yang telah dikaji dan juga dijalankan selama berpuluh-puluh tahun, ya. Walaupun memang ada risiko dan juga ada kesan-kesan sampingan tersebut, tetapi memang rawatan awal adalah kemoterapi. Dan apabila seseorang pesakit itu telah diberi diagnosis leukemia acute dan melengah-lengahkan kemoterapi itu sehingga beban penyakit itu merebak dan menyebabkan leukemia tersebut pergi ke pelbagai organ yang berlainan, dia akan mendatangkan komplikasi lain dan menyebabkan kemoterapi yang nak diberi itu jadi lagi susah untuk berkesan. Okey, sebab tu sebenarnya rawatan terbaik adalah rawatan yang paling awal, paling yang awal diberikan kepada individu tersebut. Dan rawatan kemoterapi ni dia bukan sekali je, ya. Itu kadang-kadang satu pesakit tu ingat sekali dah okey dah, tak payah lagi lah, dah terus tak nak datang jumpa doktor lagi. Tidak, rawatan kemoterapi tu dia mengikut kitaran, ya, secara cycle, dan setiap kitaran tu berlanjutan selama 2-3 minggu lah, ya. Pada peringkat awal tu kemoterapi tu mungkin beberapa hari, tetapi berlakunya proses di mana kemoterapi itu bekerja untuk memusnahkan sel-sel leukemia. Dan selepas itu badan mengambil alih untuk cuba menyembuhkan diri dia semula. Dan itu menyebabkan ada pesakit kitaran tertentu yang perlu diberikan kitaran itulah. Selain daripada kemoterapi, apa lagi yang mungkin menjadi rawatannya? Untuk kalau kita cakap pasal acute, kemoterapi adalah yang paling asas. Tetapi jika pesakit tu agak lemah ataupun dah berumur dan juga tidak mempunyai pelbagai masalah kesihatan yang berlainan yang menyebabkan kemoterapi itu menjadi risiko lebih tinggi. Jadi kita ada kemoterapi yang berintensiti rendah ataupun ubatan yang bersasar ataupun targeted therapy untuk pesakit-pesakit jenis yang beginilah. Maknanya memang ubat tu boleh menyembuhkan? Hanya dengan bergantung ubat saja untuk sesetengah kondisi? Untuk sesetengah tu dia boleh mengawal dan untuk menyembuhkan 100% tu lebih rendah sedikit berbanding dengan rawatan kemoterapi yang intensif lah. Okey, ini antara yang mungkin pengenalan awal lah berkaitan dengan rawatan yang boleh mengikut kategori selepas dah pun didiagnos. Kita nak kongsikan bersama dengan anda laporan khas ataupun saya panggil sebagai satu killer of the day. Kita nak kongsikan pengalaman yang baik, pengalaman yang menjadikan iktibar untuk kita semua. Pengalaman bapa dan anaknya melakukan pemindahan tulang sumsum yang jarang sekali kita dapat saksikan perkongsian ini. Jadi kami di Hello Doktor bawakan sedikit perkongsian, sama-sama kita saksikan. Harapan mak ayah ni kan, nak tengok anak terus sihat dan bermain macam biasa. Nama saya Muhammad Azuz Mimi Muhammad Lofi, ayah kepada Nur Aisyah Umairah. Pada mulanya detect dia demam. Dia demam dalam seminggu lebih. Saya dan isteri saya tu dah pergi ke klinik dan hospital, tapi masih tak ada jawapan dan kita orang decide untuk ke PPM lah. Selepas dia keluar daripada zon kritikal lah,
doktor sarankan untuk saya teruskan buat transplant bone marrow ni untuk selamatkan nyawa dia. Sebab penyakit anak saya ni adalah penyakit yang kalau ikutkan rare. Perasaan tu orang kata sedih dan seronok. Yang pertama, saya lah yang ayah kan, ya, tolong anak. Yang perasaan sedih tu takut dalam ni tu. Adakah anak okey selepas terima sumsum saya tu kan. So alhamdulillah saya dapat berita yang positif. Sampai sekarang lah dia positif lah bagi saya, perkembangan daripada start dia detect awal-awal sampai sekarang. So adik Aisyah bila dia mula-mula datang ke PPUM adalah dalam keadaan yang sangat tenat. Beliau telah dikejarkan daripada satu hospital luar PPUM dalam keadaan yang sukar bernafas dan yang penting sekali hati dia dalam keadaan rosak. Oleh kerana kita perlu menjalankan pemindahan sumsum tulang dengan cepat, jadi kita perlu mencari penderma yang sesuai. Malangnya untuk mencari sumsum tulang yang sesuai di kalangan abang dia tak serasi. Jadi kita telah pergi ke ayahnya. Pemindahan sumsum tulang bukan hanya untuk penyakit leukemia, tetapi boleh digunakan untuk menyembuhkan pelbagai jenis penyakit darah dan imun sistem yang dialami oleh kanak-kanak. Pemindahan sumsum tulang tu bukanlah seperti yang kita anggap ada pembedahan, kita keluarkan satu organ dan lepas tu kita tanam balik dan sebagainya seperti pemindahan liver ataupun buah pinggang. Mengambil sumsum tulang tu daripada tulang pinggul, masuk ke dalam beg dan diinfusi sahaja kepada kanak-kanak tersebut. Adik Aisyah sekarang menjalani bahagian prosedur yang mana kita cuba memantapkan sel-sel ayah dia yang telah ditanam tu. Kita ambil darah untuk ujian yang secara rutin. Saya sebagai ayah, saya harapkan anak-anak saya ni kekal sihat sentiasa di masa akan datang. Okey, itu dia sedikit perkongsian pemindahan bapa dan juga anak lah tulang sumsum kan yang kita kongsikan sebentar tadi. Doktor mungkin nak kongsikan sedikit prosedur yang dilakukan itu secara ringkasnya. Ya, secara ringkasnya pemindahan sumsum tulang ni adalah salah satu rawatan untuk penyakit kanser darah, ya, dan dia dilakukan dengan menggunakan sel penderma daripada luar lah, ya, kebiasaannya. Penderma itu boleh di kalangan adik-beradik yang serasi, ataupun di kalangan penderma luar yang tidak ada talian perdarahan darah tapi serasi. Okey, ini antara rawatan lah yang boleh dilakukan kan. Selain daripada itu, doktor juga nak kongsikan tentang stem cell yang menjadi rawatan. Mungkin doktor boleh huraikan bersama dengan kami. Okey, pemindahan stem cell tu adalah satu prosedur di mana seorang pesakit tu menerima sel stem ataupun sumsum tulang tu, ya. Sumsum tulang tu adalah sejenis stem cell, ya. Stem cell tu kita boleh dapat daripada sumsum tulang, daripada umbilical cord ataupun tali pusat. Ini untuk acute. Ya, acute. Dan setengah keadaan be kronik, tapi itu jarang berlaku lah. Lebih pada acute. Bagaimana pula rawatan untuk mereka yang didiagnos dalam kategori kronik? Untuk kategori kronik tu terdapat, kalau macam khasnya untuk chronic myeloid leukemia, kita terdapat ubatan yang khas untuk penyakit tersebut. Ubatan ini telah berada di pasaran lama dah dan dia meningkatkan dia berkesan meningkatkan kualiti kehidupan pesakit dan pesakit boleh hidup dan juga menjalani kehidupan seperti orang biasalah kebanyakannya, dan ia melibatkan pengambilan ubat melalui oral. Okey, maknanya consistently makan dalam ubat. Pengambilan ubat itu dapat membantu untuk meneruskan kehidupan. Tidak cure, tetapi dia mengawal dengan sangat baik. Okey, mengawal dengan sangat baik. Okey, doktor, satu penjelasan yang cukup baik. Kita kirakan holistik untuk rawatan. Kita dengarkan daripada Dr. Sharifah. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, masih lagi dalam topik yang sama, leukemia, untuk anda semua. Penonton-penonton, hello doktor, jangan ke mana-mana, seketika nanti. Hai,
Saya kenal Dr. Muhammad Azlan bin Arifin, pakar anestesiologi Angkatan Tentera Malaysia. Saya telah memilih bidang ketenteraan adalah daripada dorongan arwah ayah dan juga abang, di mana kedua-dua mereka juga adalah pesara tentera dari tentera udara dan tentera laut. Saya bermula kerjaya sebagai doktor tentera adalah pada tahun 2007 apabila tamat pengajian daripada Universiti Sains Malaysia dan ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan telah menjalani latihan ketenteraan, dan selepas itu telah bertugas di beberapa pasukan dan juga pelayaran, dan pada tahun 2012 saya telah melanjutkan pelajaran sebagai pakar anestesiologi daripada Universiti Malaya. Apabila kami bekerja di Hospital Medan, kami boleh diatur gerakkan pada bila-bila masa saja untuk bergerak. Halangan utama adalah daripada segi resource, daripada segi supply. So, bila kami perlu sentiasa merancang dengan teliti apakah barang yang perlu dibawa, apakah pola pesakit yang akan dirawat, dan juga bagaimana kami perlu memikirkan resupply ataupun tambahan semula barang-barang logistik apabila dah digunakan. Ambulan kedua casualty T1 sebanyak 2 kali dan T2 sebanyak 2 kali. Hospital Medan kali ini dibuka bersempena dengan eksersis Starlight bertujuan untuk menguji kecekapan dan juga atur gerak Batalion 2 Perubatan dalam menyediakan perkhidmatan Hospital Medan tahap 3 jika diarahkan oleh pihak atasan. Untuk pemindahan casualty di Hospital Medan, kita akan menggunakan ambulans Medan, di mana ambulans ini mampu untuk membawa lebih 2 pesakit berbaring pada masa yang sama dan juga sehingga 6 pesakit bergantung kepada keadaan pasien berbaring ataupun duduk. Okey, tak ada air obstruction. Tengok chest. Chest okey. Kita ada juga menyediakan bilik pembedahan termasuk untuk 1 dan 2 bed untuk unit rawatan rapi. Semua pesakit yang melakukan pembedahan sama ada damage control surgery akan dirawat di sini, di mana pembiusan akan diberikan dan juga pakar bedah akan melaksanakan pembedahan yang diperlukan. Selain itu, kami juga disokong oleh perkhidmatan farmasi dan juga perkhidmatan pergigian dan juga pembedahan maxillofacial. Sebuah dental chair dan juga pakar pergigian pembedahan mulut dan maxillofacial untuk rawatan acute trauma dan pergigian biasa. Antara pengalaman yang dapat dilupakan adalah semasa bertugas di Coast Bazar Bangladesh, di mana pesakit kami yang mempunyai thyroid yang sangat besar tidak dapat diberikan rawatan walaupun beliau sedang mengalami compression syndrome, di mana tidak boleh bernafas, tidak boleh menelan makanan disebabkan thyroid itu terlampau besar. So, pembedahan telah dilaksanakan di Hospital Medan dan kami berasa sangat berpuas hati apabila pesakit telah dapat menjalani hidup normal. Orang luar sering menganggap bahawa doktor tentera hanya merawat pesakit seperti doktor di hospital biasa. Kami juga bertanggungjawab untuk melakukan perlindungan perubatan. Kami juga melakukan force health protection, di mana setiap askar perlu dipastikan kesihatan dan kami akan melakukan rutin medical check-up pada mereka setiap 2 tahun bergantung kepada kepakaran askar tersebut. Jadi seorang doktor tentera adalah tugas yang mencabar kerana I'm an officer first, doktor second. Walau bagaimanapun, saya sangat berpuas hati dengan tugas saya kerana saya dapat membantu masyarakat bukan sahaja di dalam negara, bahkan di luar negara yang memerlukan khidmat kami. Okey, berbekalkan jiwa ketenteraan yang diwarisi dan juga kepakaran dalam bidang kedoktoran, itu dia Doktor Tentera Colonel M. Azlan ataupun Colonel Dr. M. Azlan yang bersama dengan kita untuk Diary Doktor, selingan sedikit untuk rancangan kita pada hari ini. Berbalik kepada topik utama kita iaitu leukemia. Kita di segmen yang nak sama-sama meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Kita ibu ayah pastinya daripada Dr. Sharifah sendiri kan, melihat kepada situasi yang berdepan dengan pesakit-pesakit ini, apakah antara yang perlu diteliti yang boleh kita sama-sama kongsikan bersama dengan penonton untuk meningkatkan kesedaran mereka berkaitan dengan leukemia? Okey, bila adanya satu keadaan di mana rasa macam tak normal, ya, selalu demam dan sebagainya,
rawatan awal dengan diikuti dengan pemeriksaan darah adalah satu yang penting. Dan apabila telah diberi diagnosis acute leukemia, rawatan kemoterapi itu kalau dinasihatkan perlulah disarankan sangat ya, sebab dia memberi peluang untuk sembuh. Untuk kanak-kanak ya, kalau yang jenis ALL tu ada lebih kurang 90% untuk sembuh dengan kemoterapi sahaja ya. Untuk jenis yang risiko standard lah. Okey, dan juga jenis-jenis leukemia lain juga masih ada peluang yang agak tinggi untuk sembuh. Secara purata dalam 65% selepas kemo pertama tu mereka boleh penyakit itu dikawal untuk diteruskan lagi rawatan lah ya, dan masih ada harapan dengan rawatan kemoterapi dan juga rawatan disediakan di hospital. Okey, bila doktor kongsikan tentang perkara ini, kita dapat rasakan tentang apabila kemoterapi dikongsikan kepada mereka, ibu ayah terutama sekali kan, anaknya perlu menjalani rawatan kemoterapi, pastinya mengganggu emosi dan mental seseorang ibu ayah itu. Apakah terapi yang disyorkan untuk mereka yang berada pada situasi ini bagi mengendalikan pengurusan emosi pada ketika itu? Okey, sesuatu yang penting adalah untuk ibu bapa dan juga pesakit sendiri ya, kalau pesakit yang kalangan dewasa itu mendapatkan maklumat yang tepat tentang penyakit mereka dan tentang cara-cara rawatan yang ditawarkan dan kenal pasti fahami baik buruk setiap rawatan sebelum membuat keputusan dan juga dapatkan nasihat daripada yang pakar, bukannya daripada orang-orang yang nak menjual produk dan sebagainya, kerana diimbangi di situ maklumat yang diberikan itu tidak sahih dan akan mendatangkan kesan buruk kepada pesakit. Dan apabila rawatan tu dilengahkan dengan sangat lama, ia macam saya cakap tadi, dia boleh merebak ke bahagian badan lain dan menyebabkan rawatan yang sedia ada tu jadi tidak berkesan. So adalah sangat penting untuk kita mendapat information yang ataupun maklumat yang benar dan sahih sebelum segala keputusan dibuat. Dan memang dia memang agak sukar ya untuk menjalani kehidupan dengan kemoterapi dan sebagainya. Kadang-kadang memenatkan pesakit dan juga ahli keluarga, dan tetapi jangan kita kata sembunyikan kesulitan itu. Sentiasa berbincang dengan para doktor ataupun pengamal perubatan di hospital masing-masing, kerana terapi ataupun kaunseling, hemat kaunseling ya, kita boleh berikan. Dan kalau adanya masalah dari segi kewangan dan sebagainya, setiap hospital ada Jabatan Kerja Sosial yang insya-Allah dapat memberikan bantuan dan kira mengurangkan beban seseorang keluarga. Kadang-kadang semua datang dalam satu masa kan. Kita dapat tahu anak ada leukemia, kita dapat tahu pula kewangan dari segi kewangannya dan sebagainya. Menarik jika doktor kongsikan sekurang-kurangnya ada laluan yang mungkin menjadi ikhtiar bagi mereka. Doktor, pengalaman doktor sendirilah kan melayani ataupun menyantuni pesakit-pesakit leukemia ini, apa antara yang menjadikan mereka ini hilang harapan untuk sembuh? Apa yang menjadi faktor yang mungkin dapat nampak they are very demoralized kan? Apa yang mungkin doktor nak kongsikan? Satu, rawatan leukemia ni dia panjang. Terutama leukemia jenis acute ya. Rawatan dia panjang. Bila rawatan dia panjang tu, kalau pesakit dewasa tu menyebabkan mereka tak boleh kembali bekerja ya, dan mereka kata mereka ada keluarga pula yang nak diuruskan. Jadi kerana itu menyebabkan mereka tak dapat kadang-kadang mereka rasa okey dah sihat dah ni, kita tak payahlah sambung macam tu ya. Dan juga kena berada di hospital tu dengan waktu yang lama ya, daripada satu cycle ke satu cycle, dan menyebabkan ada kadang-kadang menyebabkan rasa letih ya, dan juga kesan sampingan ubatan yang kita berikan. Tak dapat dinafikan, kemoterapi mempunyai kesan sampingan dia ya, seperti yang sedia maklumlah ya, botak dan juga muntah-muntah dan sebagainya. Jadi ada pula bahagian yang menjaga penampilan diri ya, rasa kemoterapi ni menyebabkan image badan tu terganggu dan mereka menjadi kadang-kadang malu untuk keluar bersosial dan sebagainya. Jadi itu antara kekangan-kekangan yang ataupun cabaran yang menyebabkan pesakit
sukar kadang-kadang untuk menerima lawatan. Ya. Saya pasti sokongan daripada orang terdekat, Betul. ahli keluarga, kawan-kawan yang mengetahui tentang situasi itu adalah amat-amat penting untuk mereka yang melalui situasi itu, doktor. Pesanan dan juga nasihat daripada doktor bukan sahaja kepada mereka yang pesakit, tapi mereka yang menjaga pesakit ini, mereka yang berada bersama-sama dengan pesakit. Apa yang mungkin nak disampaikan, doktor? Okey, kepada yang pesakit, saya sarankan untuk sebelum membuat keputusan untuk pilih apa-apa rawatan, pastikan mendapat maklumat yang tepat dari segi kesan sampingan rawatan yang ditawarkan dan bagaimana dia boleh memberi kesan kepada badan dan juga kebarangkalian untuk sembuh dan sebagainya. Dan kepada memang perjalanan rawatan agak panjang, tetapi insya-Allah kita perlu kita teruskan banyakkan berdoa dan sebagainya, dan diminta kita rawatan tu menjadi lebih mudah dan juga bila adanya rasa macam beban emosi selalu dan juga beritahu dengan doktor yang merawat tu situasi itu supaya dapat diberi bantuan dengan segera. Jangan pendam aja. Bila kita pendam, itu yang kadang-kadang menyebabkan lebih sukar. Ya, okey. Mengganggu juga kan kadang-kadang rawatan yang kita dapat sekarang ini dengan keadaan emosi yang bercelaru. Terima kasih banyak-banyak Dr. Sharifah Shahnaz Said Abdul Kadir, pakar hematologi daripada Hospital Ampang. Kalau singgah-singgah Hospital Ampang boleh cari doktor. Say hi, doktor. Saya nampak doktor dekat Hello Doktor ni bercerita tentang topik kita leukemia. Doktor, satu ilmu yang cukup berharga untuk saya dan kita harapkan ini juga manfaat yang dapat diraih oleh penonton di luar sana. Dapatkan daripada yang pakar supaya anda tidak bercelaru dengan informasi-informasi yang sebenarnya sepatutnya anda ketahui. Okey, minggu hadapan topik kita merupakan banyak lemak. Ini antara topik yang saya kira dinanti-nantikan daripada kaum wanita. Yalah, kita nak tahun baru, doktor. Kan, nak tahun baru ni azam yang tahun-tahun lepas tu kadang-kadang kita bawa. Tapi bukan itu sahaja, bukan disebabkan cantik sahaja, kita nak fokuskan tentang kesihatan. Okey? Itu yang kita nak anda ikuti kami untuk Hello Doktor minggu hadapan. Segalanya yang akan kita kongsikan pastinya memberi manfaat untuk anda. Okey, sekian sahaja daripada saya Anim Izzati dan juga Dr. Sharifah. Assalamualaikum, salam sejahtera.